Konsert Rio Sokmo PAS UMNO 2x5. Sudah terhantuk, baru tergadah. Begitulah reaksi pimpinan muda PAS terhadap konsert Rio Sokmo yang berlaku pada 16 hingga 18 September lalu di Stadium Mini Ketereh, Kelantan. Setelah dikritik, pelbagai pihak barulah kedengaran krik-krik suara Ketua Dewan Pemuda PAS Kelantan, Muhammad Kamal Mohamad. Dalam kenyataan pendeknya, beliau membuat kesimpulan bahawa kebanyakan mereka yang memberi pandangan mempunyai asas kebimbangan yang sama, iaitu suburnya budaya konsert di Kelantan. Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan merasakan kebimbangan yang sama sementara negeri ini telah mempunyai identiti adat dan budaya tersendiri dengan dasar merakyat membangun bersama Islam, katanya dalam satu kenyataan. Bagaimanapun, Muhammad Kamal percaya selaku pimpinan anak muda, sikap anak muda Kelantan yang terdidik dengan dasar Islam sejak kecil akan menjauhkan mereka daripada terjerumus ke kancah kemaksiatan. Beliau nampaknya sangat apologetik dalam hujahnya, langsung tidak mengecam konsep berkenaan. Kenyataan ini amat berbeza dengan pandangan Timbalan Ketua Wanita Amanah Awan Kelantan, Nik Faizah Nik Osman, yang mempersoalkan mengapa konsert seperti itu diadakan di Kelantan sedangkan panggung wayang pula tidak dibenarkan. Beliau melihat mengadakan hiburan seperti konsert lebih teruk apabila membuatkan anak-anak muda terkinja-kinja, terutama kepada anak-anak perempuan. Aku tengok budak-budak perempuan kat konsert tu terkinja-kinja habis melompat-lompat anak baju dia. Rakyatnya sebenarnya tak ada beza PAS dengan UMNO, serupa je. Hehehe. Bahkan PAS lagi teruk sebab berselindung sebalik kopiah, katanya dalam logat Kelantan, seperti dipetik Malaysia Deadline. Katanya nama Islam pada parti yang diterajui Tan Sri Abdul Hadi Awang itu hanya tinggal nama pada pasar dan kampung, bukan pada roh PAS itu sendiri. Namun di sebalik laman rumah yang haru biru dengan unsur maksiat, Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Malaysia Khairul Nazir Hilmi Azhar berpaling untuk menyerang pentadbiran Pakatan Harapan yang didakwanya mengancam Islam. Hakikatnya sepanjang 22 bulan pemerintahan PH, tidak ada satu pun kejayaan yang mereka bawa untuk negara. Golongan komunis dan ekstremis dalam PH menggunakan sebaik peluang menyentuh pelbagai perkara melibatkan dasar dan polisi sensitif, khususnya melibatkan hak Islam dan bumi putra. Rakyat tidak mahu diheret dalam politik fitnah, sandiwara bersulam dendam, katanya dalam kenyataan yang diterbitkan di Harakat Daily 19 September lalu. Benarkah tidak ada satu pun kejayaan Pakatan Harapan selama 22 bulan mentadbir negara ini? Jelas beliau pura-pura tidak nampak kejayaan bekas Menteri Hal Ehwal Agama Tan Sri Dr. Mujahid Yusof menyelamatkan lembaga tabung haji yang turut dipuji oleh laporan Ketua Audit Negara 2019. Selain itu, penubuhan Majlis Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan MPS adalah bukti iltizam politik amanah dalam memartabatkan undang-undang syariah. Menurut Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Fazil Ahmad, penubuhan MPS itu bertitik tolak daripada Akta Profession Guaman Syar'i Wilayah Persekutuan 2019 atau Akta 814 yang telah dibentang dan diluluskan di Dewan Rakyat pada 15 Julai 2019, diikuti di Dewan Negara pada 31 Julai 2019. Tanpa perlu retorik dan janji kosong, Akta 814 tersebut telah berjaya diusulkan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu, YB Dr. Mujahid Yusof Rawa di Parlimen. Katanya, kejayaan Mujahid tidak dapat ditandingi oleh Menteri Hal Ehwal Agama PAS Datuk Idris Ahmad. Malah dalam kes konsert Rio Sokmo, beliau lepas tangan kerana katanya ia mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan PBT serta memenuhi syarat yang ditetapkan. Di Kelantan, PBT ada peraturan sendiri dan sekiranya melanggar undang-undang ditetapkan, terpulang kepada kerajaan negeri untuk mengambil tindakan. Demikian katanya Selamba. Hakikatnya yang berpolitik fitnah dan kalah di mahkamah ialah pemimpin PAS. Yang buat konsert Rio Sokmo ialah negeri yang ditadbir PAS. Benarlah seperti kata Timbalan Ketua Awan Kelantan, Nik Faizah, PAS serupa dengan UMNO. Justru PAS diseru agar jangan mudah menjatuhkan hukum pada orang lain kerana ia akan berbalik pada diri anda sendiri. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan.
Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.